Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai muka surat 180. Jilid 8, muka surat 180. Masuk yang di bawah tu. Kita masih lagi berada di bawah tajuk Haqqul mar'ah ala zawjiha. Hak isteri terhadap suaminya. Maksudnya kita masih lagi berada di bawah tajuk tanggungjawab suami. Tanggungjawab suami. Masalah dia kata di bawah tu, berbaik-baik dengan isteri dan jariah. Islam suruh kita sebagai orang Islam, sebagai suami, kena baik dengan isteri ni. Jangan perungui, jangan kasar, jangan bengih, jangan bengkiang. Dengan isteri hendaklah kita berbudi bahasa dengan budi bahasa yang tinggi. Kata dia, ketahuilah saudaraku, syarak menyuruh berbaik-baik perjalanan di antara laki isteri dan gundik. Ini zaman dulu orang ada hamba perempuan, jariah, depan ni gundik. Gundik ni sebagai pengulu boleh menggauli perempuan yang menjadi gundik ataupun menjadi hamba jariah dia. Maka dengan depan ni juga kita kena berbudi bahasa yang tinggi. Maka baik perjalanan dengan isteri itu mendatangkan berkat kehidupan. Dia kata, kita kalau ada isteri, kita hidup baik-baik, kita hormat dia, dia hormat kita, rumah tangga berkah. Begitu. Dan menyenangkan hati dan dapat sukacita. Kita tak replah. Kalau isteri hormat kita, kita hormat dia. Isteri percaya kita, kita percaya dia. Kita tak jadi replah, kita tak jadi kelang kabut. Baru petang tadi, orang perempuan saya pergi kedai di Tasik Gelugong tu. Kedai jahit. Orang Melayu kita di Tasik Gelugong. Dia panggil orang perempuan saya, Ustazah, mai Ustaz. Dia kata, nak tanya satu soalan tapi Ustazah jangan marah. Perempuan kita pun, awak nak marah pasal apa pula? Taklah ni soalan ni peribadi sikit. Apa hal pula kata? Ni mereka duk cerita kata Ustaz Samsuri menikah dua, betul ke? Astagfirullahalazim. Siapa cerita? Kata ni orang kukuk ni pakat cerita. Dia kata menikah dua. Tak tahu. Orang kata setakat saya jadi isteri dia ni tak tahu lagi lah kata menikah dua. Kalau tak betul minta maaf Ustazah. Dia pun tekan minyak kita menyunggit balik nak tanya kan. Ini pun satu masalah juga. Ni semua nak jadi punca semua ni. Kita duk mengajak bab menikah dua, bukan kita menikah dua, kan? Kawan ni dia main ujung-ujung, kau dengar ujung-ujung telinga api duk habang kau orang pula. Ini masalah, kan? Bukanlah salah menikah dua tu, tapi masyarakat kita ni bila dengar kata menikah dua ni, lagu nak ni lah, kan? Ekor soban nak pindah main ke depan lah dia kata, kan? Baik. Bermula dalil atas suruh yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Amr bin Ahwas radhiyallahu anhu annahu syahida hajjatal wada' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahamidallah wa athna alaihi wa zakara wa wa'adha fa zakara fil hadisi qissah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, nama dia Amru bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu. Katanya bahawasanya telah hadir ia sama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah mengerjakan haji, iaitu pada masa Nabi mengerjakan haji wada'. Ada orang baca wada', ada orang baca wida'. Begitu.
Seorang sahabat ni cerita bahawa dia pergi ke Mekah, dia buat haji sama dengan Nabi. Nabi buat haji sekali aja. Nabi buat haji sekali sahaja, dan haji itu dinamakan Hajjatul Wada'. Haji perpisahan. Tidak lama lepas Nabi buat haji, Nabi balik, Nabi sakit dan Nabi wafat. Sekali sahaja. Baik, maka didengarnya akan Nabi telah berkhutbah. Masa duduk di Mekah buat haji itu, Nabi ada bagi khutbah. Maka pada permulaan khutbahnya mengucap ia akan Alhamdulillah. Memuji ia akan Allah, akan sebagai puji yang layak dengan dia. Ini dia memang menjadi adab khutbah. Sama ada khutbah itu khutbah Jumaat, dia jadi rukun. Alhamdulillah, yang tu rukun. Tak sebut yang tu batal sembahyang Jumaat hari tu. Ataupun khutbah raya, ataupun khutbah ketika berada di Arafah, ataupun khutbah nikah. Nama kata khutbah ni, di antara adab dia kena mula dengan Alhamdulillah. Begitu. Khutbah nikah. Biasa orang dia buat. Sebelum majlis akad nikah tu, wali disunatkan bagi satu khutbah. Wali, maksudnya bapa anak dara ni. Dia kena bagi satu khutbah, sunat. Bagi salam, lepas tu Alhamdulillahirabbil alamin apa semua. Lepas tu bagi tahu, ni anak perempuan saya nak mengamanahkan anak perempuan saya kepada, sebut nama hak nak jadi menantu dia ni. Seperti mana saya bela, saya didik dia daripada awal dengan didikan agama, maka demikianlah saya berpesan kepada bakal menantu saya, supaya didiklah dan jagalah anak saya ni seperti mana saya menjaga dia. Oi, lagu tu punya Pak Mentua duk buka tajuk, menantu ni peluh sampai ke tumit dah. Dia kata, silap aku ambil anak ustaz ni, kata jahanam aku. Lagu tu, amanah tu. Jadi bila lepas tu dia nak buat lebih kurang, dia susah. Dia duk nampak muka Pak Mentua duk bagi khutbah dekat dia tu. Tak payah pegang tongkat apalah. Pergi cakap lagu tu, dia pinjam tongkat masjid buat balik, tak payah. Bagi lagu tu aja kat dia. Jadi itu juga dia panggil khutbah. Dan khutbah itu juga disunatkan kita mula dengan Alhamdulillah. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memberi ingat ia akan sahabat-sahabat yang hadir mendengar khutbah itu, serta diberinya nasihat sebagai nasihat yang sangat memberi bekas dan sehabis-habis sempurna nasihat. Yang kata khutbah ni dia mengandungi nasihat. Khutbah ni dia mengandungi nasihat. Jangan khutbah ni diisi dengan cara-cara menanam hidroponik. Ada orang telefon madrasah kata, ustaz apalah nak jadilah ni khutbah jemaat pun tajuk hidroponik ni. Kan? Tengok. Itu musim pakat suruh tanam hidroponik belakang rumah. Lepas tu pejabat kesihatan pula abang kata apa? Dia kata jadi pusat menternak nyamuk Aedes pula dah. Hidroponik ni dia jadi sarang bela nyamuk Aedes. Tu dia jadi lagu tu pula. Kan? Jadi khutbah ni biarlah mengandungi nasihat. Nasihat apa yang paling aula, yang paling utama kita bagi kepada orang ni? Nasihat apa? Nasihat agama. Yang tu paling aula. Nasihat bak dunia ni kalau kita tak bagi sangat-sangat pun tak apa dah. Pasal apa? Nama kata manusia dia mesti fikir nak hidup atas dunia, nak kena buat macam mana. Tak gaduh nasihat dah. Dah. Kita tak gaduh duk habang kata kena pergi cari kerja. Pasal apa? Dengan adanya kerja, dengan ada duit ringgit kita boleh guna untuk beli makan pakai kita. Tak payah habang lah. Yang tu landak apa reti cari. Landak. Landak ni bukan ada otak, bukan ada akal besar mana. Tapi nak hidup dia reti lah cari. Takkan sampai nak hidup pun tak reti nak fikir nak cari makan apa. Jadi benda-benda macam tu jangan ditekankan sangat. Benda-benda yang macam tu jadi nombor 2. Nombor 1 apa? Sebagai orang Islam, kamu kena buat semua kerja, jangan melewati batas yang ditentukan oleh syarak. Yang tu kena nak nasihat lebih lagi. Baik. Kata Amru bin Al-Ahwas, maka disebut Nabi SAW di dalam hadisnya dan khutbahnya itu kisah yang panjang. Sampai kepada pesannya yang hendak disebutkan ini. Dia kata kalau nak cerita, khutbah Nabi ni panjang lah. Cuma dia kata dia nak cerita sebahagian daripada yang Nabi cakap tu. Faqala ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun indakum. Artinya sabda Nabi SAW kepada sekalian sahabat yang hadir. Kata Nabi, jaga-jaga, terima olehmu sekalian akan wasiatku.
dan amalkan dengan sungguh-sungguh. Buat baiklah dengan isteri-isteri kamu. Itu dia Nabi pesan. Nabi kata, hendaklah kamu berbuat baik dengan isteri kamu. Kerana bahawasanya perempuan-perempuan yang menjadi isteri itu tawanan di sisi kamu. Yakni tiada dapat mereka itu bebas diri seperti mana bebas laki-laki. Nabi pesannya tu. Nabi kata dengan isteri kena buat baik. Pasal apa? Pasal mereka ni awanun indakum. Mereka ni umpama orang tawanan di sisi kamu. Mereka tak serupa kita. Kita ni orang laki-laki walaupun dah nikah, dah berumah tangga, kita nak pergi mana kita boleh pergi. Bini tidak ada kuasa untuk larang. Dia boleh bagi pandangan, bagi pendapat supaya kita jangan pergi. Tapi kalau kita nak pergi, dia tak boleh buat apa. Kita nak keluar. Dia kata nak pergi mana tu? Kita kata nak pergi rumah kawan tak? Terus pergilah kerap sangat duk pergi rumah kawan. Dia kata, aku punya kerja aku tak. Dia kata banyak tu sudahlah. Dia tak boleh kata apa dah. Tapi kalau isteri, tengok-tengok ambil kunci kereta nak keluar. Kita tanya, nak pergi mana? Dia kata nak pergi rumah kawan. Berapa kali nak pergi rumah kawan satu hari? Kita kata kat dia. Tengok-tengok keluar start kereta buat tak tahu ya. Ni nak boleh ni. Nak boleh ni. Keluar tu boleh dah. Boleh laknat Allah dah. Nak boleh dengan kita pula balik tak lagi. Kan? Jadi dua benda dia nak boleh. Pasal apa? Pasal dia ni awanun. Umpama orang tawanan. Tidak boleh bertindak sesuka hati. Dia boleh pergi ke mana-mana dengan izin suami dia. Dia tidak boleh pergi ke mana-mana tanpa izin suami dia. Oleh kerana isteri duduk pada kedudukan itu, maka hendaklah suami ni bagi kasih sayang pada dia. Bagi pertimbangan yang sewajarnya kepada dia. Kerana dia tidak sebebas kita. Dari segi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dia kata melainkan apa hendak diperbuat mesti dengan izin suami. Semacam mana orang yang dapat di dalam tawanan tiada dapat lepas berbuat sesuatu melainkan menurut apa suruh pengulunya. Sama macam orang kena tawan, tak boleh nak buat suka hatilah. Ikut orang tentukan ke mana, ke situlah dia. Sabda Nabi SAW lagi, laisat tamlikuna minhunna syai'an ghaira zalik. Tiada milik sekalian kamu daripada mereka itu suatu lain daripada memperbuat baik ke atas sekaliannya. Maka janganlah bengkeng dan bermasam muka sekalian suami akan isteri-isterinya. Itu dia Nabi pesan. Jangan duk buat bengkang tak tentu punca. Pongoi sampai bini jadi hidup dengan kita ni hidup dalam ketakutan. Isteri ni hidup dengan kita ni hidup dalam ketakutan. 10 tahun dah menikah dengan kita, dia tak faham kita lagi. Tak haru kan? 10 tahun dah dia jadi bini kita, dia tak faham lagi kita punya PL perangai, kita punya mood, kita punya apa, dia tak boleh faham lagi. Hari ni macam ni, esok macam lain. Kemarin masak lagu ni senyum melarat sampai ke malam. Hari ni masak lagu ni tendang pinggan mangkuk habis semua. Jadi dia tak boleh faham kita ni. Bengkang tak tentu punca. Islam tak mau macam ni. Islam tak mau macam ni. Dan jangan dipukul, digodam dengan ketiadaan salah yang patut dipukul. Dan jangan tinggalkan berhari-hari bermalam tidak setidur dengan dia. Jangan sampai macam tu. Silap sikit godam. Silap sikit pukul. Apa yang dan lah. Apa yang ada kat tepi tu. Apa yang ada tepi tu tali pinggang bubuh. Apa yang ada di tepi tu kayu tungkat semambu pun dia bubuh atas belakang. Kedam duk godam hamba Allah ni sampai pecah ke darah, sampai darah merambu atas belakang. Suami apa macam ni? Bukan lembu kerbau yang duk depan kita tu, yang tu bini kita. Dia susah payah punya duk kendali, duk urus rumah tangga kita. Kita bagi dia dengan kayu, dengan apa ni, apa cerita. Islam tidak suruh macam tu. Ataupun tidak mencukupi akan nafkahnya dan pakaiannya dan tempat tinggalnya. Yang kadar upaya dan sepatut dengan dia. Tak bagi apa yang sepatut dengan dia. Kontrol dia sampai habis-habis punya kontrol. Jangan sampai begitu. Maka semua yang demikian itu jadi meruntuh akan hatinya. Habislah. Dia cukup-cukup runtuh hati dia dengan kita ni. Kecewa dia dengan kerana dapat kita jadi suami dia ni. Menyesal dia. Sampai duk menyanyi seorang-seorang dia. Dia kata kalau nak boleh suami kaya tapi menyusah macam ni, baiklah aku menikah dengan orang miskin. Tapi boleh membahagiakan aku. Sampai lagu tu punya duk cakap. Tak mau sampai macam tu. Sabda Nabi SAW, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, melainkan
didatang oleh isteri-isteri itu dengan perkara yang tidak baik dan perkara busuk yang terang-terang dikeluarkannya. Melainkan bini ni bini jahat. Melainkan isteri kita ni isteri jahat, isteri curang, isteri yang main kayu tiga, isteri yang ada suami pi berzina dengan orang lain dan sebagainya. Orang-orang macam ni agama Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak bela mereka. Memang dia buat salah dan dia patut terima akibat daripada kesalahan yang dia buat. Seperti busuk mulutnya, suka memaki dan suka bengkeng dan merampus dan kasar laku, buat masam muka, tak gemar dekat suaminya dan tidak menurut kehendak suami apa yang patut diturutnya dan tidak mau mendengar ajar tegur dengan mulut, maka yang demikian itu bolehlah suami ajar menegur dengan keras dan takdib akan dia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'. Maka jika berlaku isteri-isteri itu akan kelakuan yang tidak baik seperti di atas tadi, maka tak mau tidur sama dan berkehendak apa-apa yang tidak kuasa memberinya dan membuat cakap tidak baik, maka hendaklah tinggal akan mereka itu pada tempat tidurnya. Itu dia. Kalau hak jenis perangai dia sebut tadi ni, isteri jahat, jenis jahat yang kita kata tadi, curang, kayu tiga, berzina dan sebagainya. Kemudian mulut ni tak elok, tak pernah puji suami dia. Suami ni tak ada yang elok pada dia, semua tak cukup. Suami orang lain juga yang lebih baik daripada suami yang ada di depan mata dia. Suami orang tu boleh beli yang tu, suami orang ni boleh beli yang ni. Dia kata, abang tak beli apa pun kat saya. Hak jenis macam ni. Hak jenis mulut tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih ni. Kemudian pula tidak boleh ditegur. Suami tegur sikit, tarik muka masam. Tak masak apa dah hari tu. Kunci diri dalam bilik. Sampai hamba Allah ni ketuk pintu elok-elok tak buka. Jerekah pun tak mau buka. Terajang pintu pun tak mau buka. Duduk dalam bilik seorang-seorang dia. Duduk bunyi teriak saja. Menyusahkan suami dia. Suami pun tak tahu nak buat macam mana dah. Kerja ni habis dah. Tak tahu nak buat apa dah. Overtime pula ni dengan gawat ekonomi ni. Tak ada overtime. Pergi buat part time pula. Jual burger pula malam-malam. Sampai dulu boleh duduk main mengaji kitab lah. Tak boleh mengaji kitab. Pasal apa? Pasal nak cari duit lebih. Ni pasal nak sarah rimau duduk di rumah sekok ni. Nah, susah sungguh. Kira nak makan orang tiap-tiap hari. Jenuh lah. Kan? Sampai lagu tu punya doa ada menyusahkan suami dia. Sampai macam ni syarak kata apa? Suami boleh ajak dia. Ajak macam mana? Bukan suruh pergi godam dia dengan wayar telefon dan sebagainya, tapi dia suruh apa? Fahjuruhunna fil madaji'. Dia kata ajak dia dengan meninggalkan dia di tempat tidur. Terus tidur dengan dia. Tidur tepi tonggas di dapur. Dia sorak lagi terah lah. Dia kata pada muka dia kata, bukan kata nyamuk ketip, biar lipan ketip hang tuan tu. Dia kata kita dengar-dengar lompat masuk bilik balik. Kan? Dia ada jenis ni. Jenis ni tak boleh ajak. Tak ajak jenis tinggal tempat tidur ni, dia hura, dia seronok lagi. Kalau dalam fiqh sana dia hurai lah. Orang perempuan ni bila suami buat tak mau tidur dengan dia, dia rasa macam mana? Dia rasa macam dia tu disisih. Dia rasa macam laki dia ni tak sayang ke dia dah. Dia rasa macam laki dia ni duk teringat ke orang lain pula lah. Macam tu. Jadi yang tu yang dia, bila kita tidur di luar tu tak lagi dia keluar, dia selimut kita pelan-pelan. Dia selimut kita pelan-pelan. Kita pun jaga lagu tu, buat tak jaga. Kan? Bila tahu dia selimut, dia duk pasang ubat nyamuk tu, buat tak jaga. Ubat lena tu. Wahai jaga dah. Kan? Jadi apa? Tujuan dia apa? Nak bagi pengajaran pada dia. Jangan duk buat lagu ni kat aku. Jaga buat baik. Aku kemarin merul. Bukan kemarin tu dia baik balik. Dia baik balik. Dia kena macam tu. Baik. Dia kata akan jadi menunjukkan tak suka akan dia berlaku seperti kelakuan yang diperbuatkan itu. Apa tujuan kita bangkit pergi tidur di lain tu? Tujuan dia ataupun message yang kita nak bagi kat dia apa? Bahawa kita kecil hati dengan perangai yang dia tunjuk kat kita tadi. Dan pula dengan meninggal akan dia itu, dapat ia berfikir akan betul benar dirinya. Bila kita tinggal dia, biar dia tidur seorang dalam bilik tu, dia pun tak boleh tidur. Dia pun lagu duk tak tangan atas diri dia, duk fikir. Kan? Duk fikir seorang-seorang dia. Jebatkah yang derhaka? Ataupun dia duk fikir lagu tu kan. Aku salah ke jebat salah ke, dia duk fikir lagu tu. Kan duk luar-luar jebat lah. Kan? Dia duk fikir lagu tu. Biar dia fikir lagu tu.
Terkadang dapat ia jalan baik dengan sebab ditinggalkan itu. Bila kita tinggal dia, kita buat tak peduli dia, kita buat tak tahu ke dia pun duk main rasa bersalah. Dia main guilty conscious. Dia main duk rasa bersalah. Dia fikir baliklah. Pelan-pelan fikir balik, laki aku punyalah baik dengan aku. Nasib baik aku boleh laki macam ni. Kalau aku boleh laki hak jenis duk dabuh orang. Kalau aku boleh laki hak jenis duk tak bagi duit apa kat aku untuk belanja. Kalau aku boleh laki, dia duduk fikir balik, barulah dia nampak laki hak ada kat dia tu adalah yang terbaik dalam banyak-banyak ada ni. Tuhan bagi tu elok sangat dah. Pelan-pelan dia akan menyesal atas kesilapan yang dia buat tadi. Maka jika tiada mendapat ia akan fikiran yang betul, bahkan bertambah-tambah jua panasnya dan garangnya, maka bolehlah suami tunjukkan kesalahannya dan kelanggarannya itu dan beri nasihat dan ajar kepadanya segala perkara macam perjalanan syarak dan adat dan akal. Itu dia. Bila dah kita tidur di luar pun dia buat tak peduli, dia duk buat tak kisah, kita ingat malam ni dia tak kisah, malam esok dia kisah. Tak, malam esok pun dia buat tak kisah. Malam lusa pun tak kisah. Seminggu dah dia buat tak kisah kat kita. Kena fikir strategi yang kedua. Kena fikir yang kedua ada. Yang pertama ni nampak tumpui dah. Tak boleh pergi dah. Dia ni jenis tu. Jenis orang bagi tidur seorang dia seronok. Kena fikir cara yang kedua. Cara yang kedua juga tidak boleh melewati batas yang ditentukan oleh agama. Baik. Dan khabarkan kepadanya akan segala kesalahan yang diperbuatnya itu. Tiada wajib atas suaminya nafkah dan kiswah dan lainnya. Dan apabila isteri kena tinggal, tiada apa satu mudarat ke atas suami. Bahkan jatuh mudarat ke atas isteri sahaja. Bagi amaran yang tu kat dia. Jangan dabuh lagi. Panggil dia, mai sini sah. Dia kata, mai apa? Anak mai ke tak mau mai? Tanya dia. Dia dah mula dah. Seminggu dah dia kata dia tidur di luar jadi cengih pula hari ni. Hang nak mai ke tak mau mai? Dia kata tak mau. Hang tak mau mai aku pergi. Pergi kat dia. Tidur kat dia kata ni aku nak abang hang. Seminggu dah. Kamu ni nusyus dengan aku. Kata kat dia. Dan sepatutnya kamu dah makan apun balik dah. Angkat tangan tunjuk ke dia lebak ni tapak tangan tu. Patut kamu kenal yang ni dah. Tapi aku ni dengan kerana aku duk pergi mengaji ni aku sejuk sikit. Aku nak beritahu dekat kamu. Dengan kerana kamu nusyus ni menggugurkan hak nafkah aku ke atas kamu. Dengan kerana kamu buat perangai nusyus dan derhaka pada aku ni, kamu tahu dah apa akibat dia? Aku tidak perlu bagi belanja pada kamu. Aku tidak perlu sediakan pakaian untuk kamu. Dan sesungguhnya kamu ni sekarang ni sedang berada di dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang tu. Kalau kamu nak buat keras kepala juga lagi, aku boleh tinggalkan kamu. Itu dianggap lapas serai dah? Dah, itu bukan lapas serai. Kalau sekiranya kamu nak terus dengan perangai kamu ni, perangai sombong, tidak mau dengar nasihat ni, aku boleh tinggalkan kamu. Kamu ingat baik-baik, kalau aku tinggalkan kamu, yang susah kamu, bukan aku. Bagi tahu ke dia. Kalau aku tinggalkan kamu, yang susah kamu, bukan aku. Aku tak susah apa. Kamu ingat baik-baik. Jangan paksa aku pergi sampai ke peringkat tu. Kata dia. Orang perempuan bila dia dengar lagu ni punya cakap, dia pun susah lah. Macam ni susah. Dia lah tak lagi dia kata, Allah, orang melawak sikit pun tak boleh. Melawak apa namanya? Bukan melawak seminggu dah ni habis dah. Tangan kaki nyamuk ketik ni melawak lagi. Kata dah. Dia kata orang melawak aja, kan? Tu nak baik balik. Lah tu bila duk kata melawak tu nak baik balik. Begitu cara yang agama suruh. Syarak suruh kita kata macam tu. Biar kita bagi dia fikir benda-benda macam ni. Pasal apa? Pasal benda-benda macam ni sememangnya manusia boleh fikir dan boleh ambil iktibar. Dia kata seelok-eloknya mengajar isteri yang bantah dan yang derhaka itu, jangan dengan pukul dan godang dan gocoh tampak ke atasnya. Bahkan biarlah berhalus dan nasihat yang menunjukkan kasih sayang. Jangan cepat sangat. Silap sikit, pang, naik ke muka. Kan? Silap sikit, penerajang bubuh di atas belakang. Tak mau macam tu. Yang tu kira last lah. Last. Kira kalau Acik boleh, tak usah pakai langsung. Yang tu. Pakai jenis macam ni dulu. Jenis nasihat. Bagi tahu kata kita ni duk sayang dia lagi. Tapi perangai dia ni menyebabkan kita tak suka kat dia dan sebagainya. Biar macam tu dulu. Dan boleh pujuk cumbu pada tempat-tempatnya. Dan memberitahukan celaka. Apa ni? Berungking dia kata. Apa benda pula dah.
Dan memberitahukan celaka, bantah dan bersakit-sakit hati itu. Itu maksud dia. Bagi tahu kat dia akibat yang akan menimpa dia kerana dia bantah dan dia bagi kita sakit hati ni. Tiadalah jadi mengekalkan persatuan dua laki isteri. Sikap hang ni boleh menyebabkan kita ni bercerai-berai. Jaga baik-baik. Tengok muka anak-anak, kata dia. Tengok muka anak-anak ni. Hang sanggup? Dia pun melengong-melengong, masuk pipi kak, biar pergi dia. Apabila tiada didengar juga ajar dan nasihat yang baik itu dengan berhalus dan berkasar, bahkan nampak mau dengan pukul pula, maka bolehlah dipukul akan dia sebagaimana pukul yang disuruh oleh Nabi SAW dengan sabdanya, wadribuhunna darban ghaira mubarrih, dan pukul olehmu akan isteri itu sebagai pukul yang tiada membinasakan. Boleh pukul. Pukul jangan sampai pukul yang merosakkan dia, membinasakan dia. Seperti tiada memukul sampai luka dan garis, itu calaklah tu, dan bengkak dan sakit sehabis-habis sakit sebagai memukul abdi. Jangan sampai macam tu. Pukul ni pukul bagi dia terkejut aja. Dia tak sangka kita nak pukul dia. Pasal apa? Pasal selama ni pun kita menikah dengan dia dah berbelas tahun dah, 20 tahun dah, sekali pun tangan kita tak pernah singgah di pipi dia, tak pernah pun. Dan kita pun daripada hari akad nikah, nak menikah dengan dia dulu, tidak ada ingat dalam hati satu hari pun nak pukul dia ni. Tak pernah ingat macam tu. Bahkan yang kita ingat apa? Nak hidup elok-elok, biarlah bercerai. Kita ni bercerai mati. Itu yang kita duk ingat. Dan kita mengharapkan sesuatu yang kekal, sesuatu yang elok. Tiba-tiba buatan dia ni jadi macam ni, buat perangai macam ni dan sebagainya. Dan kita pun dah ikut dah step yang dikehendaki oleh agama. Langkah-langkah tu kita ikut dah. Kita start dengan tak setiduk dengan dia. Kemudian nampak tak jadi. Kita start nasihat dia cara lembut, tak jadi. Kita nasihat dia cara cengeng, tak jadi juga. Sampai tidak ada pilihan dah. Melainkan kita pang bagi dia sekali. Pang tu tujuan dia apa? Nak bagi dia terkejut. Abang pukul saya kah? Pukul lah. Hang tak sedap lagi. Mau sebiji lagi. Kata-kata. Mak saya, ayah saya pun tak nak pukul saya. Apa saya tu aku pukul hang? Kata-kata. Baru dia terkejut. Aku pukul hang ni bukan pukul nak bunuh hang. Pukul nak bagi hang sedap. Pasal hang ni tak sedap ke diri. Kata-kata. Dia pergi ke dia. Dia teriak-teriak apa sah? Dia pergi ke dia. Tengok macam mana nak jadi. Kata Qisqalani. Yang lebih eloknya, jangan diajar isteri itu dengan pukul. Dia kata, tapi apa pun, seberapa daya eloklah. Jangan sampai pukul. Dia ada dalam hadis Nabi. Ada dalam hadis Nabi. Nabi SAW bagi ingat tentang bab pukul ini. Pukul ini dia ada tempat-tempat dia. Nabi kata, wala tadribil wajha. Janganlah kamu pukul pada muka dia. Muka ni kawasan larangan pukul. Tak boleh. Marah macam mana pun kat bini, jangan buh di muka dia. Pasal apa? Pasal orang perempuan ni, muka tu lah satu-satunya tanda cantik dia. Muka ni. Bila kita pukul muka sampai mencederakan mana-mana bahagian di muka dia, ini agama tak mau. Kita tak mau kat dia macam mana pun, jangan sampai merosakkan kecantikan dia. Tak mau, buat cara tak mau elok-elok. Jom, aku nak cerai abang hang. Sudah, selesai. Jangan kita rosakkan kecantikan rupa parah dia dulu sebelum kita cerai dia. Agama tak mau macam ni. Dan pukul juga tidak dibenarkan pada bahagian kemaluan, bahagian sulit dia. Tak boleh. Ini kawasan larangan pukul. Termasuklah hukum sebat dalam Islam. Sebat ke atas penzina yang belum kahwin 100 rotan. Juga tidak boleh sebat muka dan tidak boleh sebat kawasan kemaluan. Dia kena sebat di kawasan belakang badan. Demikian juga pukul bagi kesalahan tuduh orang perempuan baik melakukan zina. Tidak boleh sebat muka, tidak boleh sebat. Cerita kawasan-kawasan ni kawasan larangan, tidak boleh pukul. Pasal apa? Dia boleh membawa akibat, membawa sesuatu yang terlalu memudaratkan bagi dia. Jangan macam tu. Jadi pukul ni, biarlah pukul sekadar untuk memberi ingat. Tabuh hati belakang dia sekali misalnya. Tengah dia duduk makan durian, tabuh. Biar terlucut keluar biji durian tu. Baru hang tahu kata. Lagu tu. Jangan tabuh tempat-tempat yang tak boleh. Sesungguhnya mengajar kekasih seperti isteri dengan memukul itu tiadalah layak bagi orang yang ada mempunyai timbang rasa. Dan tidak layak bagi orang yang mempunyai belas kesian dan orang yang dhaif. Tak bolehlah.
Kita pukul bini ni tak boleh macam tu. Pasal apa? Pasal dia orang yang daif. Dan cara kita pukul ni menunjukkan kita manusia yang tak ada timah rasa. Tak mahu. Maka perempuan itu satu makhluk yang telah dijadikan Allah ke atasnya bersifat daif pada akalnya dan tubuh badannya. Istimewa pula isteri yang selalu beranak dan memelihara anak. Maka tidak layak bagi laki-laki yang bersifat dengan sifat kepujian itu memperbuat isteri memukul seperti abdi. Lebih-lebih lagi lah. Bini yang tiap-tiap tahun beranak. Tiap-tiap tahun produce anak dekat dia. Kan? Duk dabuh pula hamba Allah tu. Dah lah hamba Allah tu susah payah mengandung anak ke dia, lahirkan anak untuk dia. Kemudian dengan dia ni haru-hara punya manusia, tak ingat rumah tangga. Bini tu sudahlah anak banyak, bangkit pukul 3 pagi. Bukan nak tengok Piala Dunia. Bangkit pukul 3 pagi, buat cucuk badak. Buat karipan. Pukul 6 pagi, galah bakui, pergi tinggal cucuk di kedai. Tak lagi laki habis kerja, balik singgah ambil duit komisen di kedai. Singgah ambil duit jual cucuk tu, ambil di kedai. Bini bangkit pukul 3, uli tepung, uli apa, dia duduk tidur lena. Bini buat cucuk, buat apa-apa semua. Pukul 6 pagi, bini bawa bakui, keluar pergi letak di kedai apa semua. Laki pergi kutip duit aja. Ada tak ada laki macam ni? Awak tak ada. Awak tak ada. Berapa ramai hak jenis macam ni? Oh, sakit. Ni nak beritahu orang perempuan ni. Balik buat sujud syukur. Boleh laki hak tak macam tu. Bukan kita tak tahu. Adik-beradik kita, kawan kenalan kita, jiran tetangga kita, orang yang kita pernah kenal dulu ataupun baru-baru ni kita kenal. Bukan kita tak tahu. Yang perempuan ni duk kena dera macam tu. Bukan kita tak tahu. Laki ni masjid, insya-Allah macam tu. Masjid insya-Allah. Semayang di masjid apa semua lagu tu lagu ni, kerja tak ada. Duk perah bini suruh buat kerja. Bini buat cucuk jual buat apa, duit dia pergi ambil. Dia kontrol semua. Belanja apa semua dia duk pegang. Duit tu atas titik peluh bini, dia pergi duk ambil manfaat. Bini nak buat apa? Tak boleh buat apa. Silap sikit dia dabuh lagi bini dia. Lagu ni punya laki berlambak duk ada dalam dunia ni. Berlambak laki hak macam ni. Bini nak cakap ni tak boleh langsung. Cakap ya pang naik di pipi. Esok dia tanya, pasal apa aku nak pergi ambil duit tadi. Mereka kata, hang tak buat cucuk hari ni. Baru tahu kata bini tak buat cucuk. Bini dia kata berasa macam nak demam. Merak dia kata, sikit-sikit nak demam. Tu dia. Lagu tu punya doa dah. Bini tu daripada badan sedap makin duk kurus. Sampai habis umur dalam keadaan susah menderita. Pasal apa? Pasal kerja buat laki hak perangai setan ni. Berapa ramai suami macam ni dalam dunia kita ni. Dalam kampung kita, dalam daerah kita, dalam negeri kita, dalam negara kita. Berapa ramai laki hak macam ni. Yang mendera isteri. Yang makan hasil titik peluh bini ni. Berapa ramai. Tiba-tiba kita jadi orang perempuan, jadi isteri dapat suami berapa punya baik. Sampai basuh pinggan pun dia tolong basuh. Padahal bini lah patut basuh pinggan ni. Tapi tak, suami basuh. Pasal apa? Pasal dia pergi duduk kursus BTN kena basuh pinggan sendiri. Kan? Dia balik ke rumah dia pun basuh sendiri. Allahu Akbar. Mana nak cari lelaki macam ni? Duduk dalam rumah tengok-tengok pokok hujan mai. Hujan nak turun. Lelaki tu lari keluar. Duduk-duduk pergi duduk kutip kain tu. Pergi duduk kutip kain. Mana nak cari lelaki yang sanggup keluar pergi duduk kutip kain macam ni? Bukan semua lelaki sanggup buat. Jangan orang pun kata Allah kutip kain berat tau mana. Tak berat. Tapi berapa ramai laki-laki yang sanggup buat. Hak suruh suami tolong dukung anak tak mau buat lah. Apa pula aku dukung hang dukung. Kata. Bini kata bukan anak saya, anak abang juga. Jangan dia buat pasal orang duk tengok. Berapa ramai laki hak macam tu. Hang tak kenal tak apalah hang duk. Itu sebab kita ni kadang-kadang orang kata bagi betis nak apa. Laki hak duk ada tu elok sangat dah. Tak bersyukur lagi. Tak bersyukur lagi. Pergi jumpa sekali kawan hak boleh laki hak jenis kita duk cerita ni. Baru tahu langit tinggi rendah. Itu sebab kita ni hak mana Tuhan takdir kat kita hak elok ni syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Tuhan bagi kat aku ni elok ni. Sedangkan Tuhan bagi kat orang lain. Allah dan orang yang menanggung. Itu saja yang mengetahui susah dan payahnya orang tu.
Benda ni yang agama suruh kita selalu duk fikir. Supaya dengan kita duk fikir tu, kita syukur pada Allah. Baik, dia kata apabila dipukul akan dia takut tersalah pukul, boleh jadi bertambah lemahnya atau menjadikan bertambah sakitnya daripada penat yang ditanggungnya. Maka sudahlah menjadikan celaka kehidupan antara laki isteri itu. Kita geram naik angin, dia main syekh satu macam marah kat bini, pang bagi dia sekali. Pang tengok, telinga dia pekak badak terus semua hidup. Allahu Akbar. Tidakkah itu menyusahkan hidup kita? Seumur hidup susah. Kan? Jadi lagu tu. Assalamualaikum pak. Dia kata ada. Dia bawa keluar kapak. Dia duduk main jelih pekak macam tu jenuh kita. Kan? Jenuh. Ni kata main mana ni? Kita main tembak burung. Dia kata awak tak abang. Dia kata bakang habis dah semalam. Yang apa dia? Tempurung dia dah. Aduk buat pekak lagu tu jenuh. Pasal apa pekak? Pasal kita tidur sepak dia tak tentu punca macam ni. Janganlah tindakan itu yang kemudiannya kita nak menyelesaikan. Sudah esok ni. Tak mau macam tu. Jadi nak buat apa pun fikir, bagi banyak-banyak dulu fikir, bagi habis-habis dulu sebelum buat satu-satu keputusan. Pasal apa? Kadang-kadang satu keputusan yang kita buat menyebabkan kita menyesal seumur hidup kita. Macam tu. Sabda Nabi SAW lagi, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Maka jika taat isteri itu akan sekalian kamu wahai suami, sekira-kira tiada bantah isteri itu, bahkan menurut apa suruh dan menjauhkan apa tegahmu, dan tiada memperbuat apa kebencianmu, maka janganlah zalim sekalian kamu wahai suami ke atas isteri itu akan satu jalan sekalipun. Ni suami pula ditakdirkan Allah boleh bini ni, Allahu Akbar, punya baik ni Allah yang mengetahui. Baik taat cakap kita ni. Kita kata lagu tu lah. Orang lain main kata lagu mana pun dia tak pakai. Pasal suami dia kata lagu tu. Taat ke kita ni Allah saja yang mengetahui. Dah boleh isteri yang taat macam ni, dia kata fala tabghu 'alaihinna sabila. Jangan tidur cari jalan nak jadi gaduh dengan dia. Tak mau. Hak dua ada kat kita tu dah cukup baik dah. Cukup taat, cukup patuh, cukup dah menjaga kita, menghormati keluarga kita. Cukup bagus dah. Harta kita harta dia pun bagi kat kita. Macam tu punya duit dah. Ada isteri yang kerja, duit ringgit dia bagi kat suami dia. Walhal itu duit dia, kita tak boleh ambil. Duit kita lagi kita nak kena bagi kat dia untuk buat belanja rumah. Tiba-tiba ada duit gaji dia bagi mai kat kita. Macam tu punya duit dah. Korban ni Allah Ta'ala yang mengetahui. Tak pernah ungkit sepatah pun. Sepatah pun tak pernah ungkit. Kot-kot lah dia nak kata. Dia nak kata abang, dia kata duk belanja makan di rumah ni duit gaji saya. Tak pernah sebut benda tu. Walhal kalau dia sebut, tercabar kita. Tak pernah sebut benda tu. Punya taat, punya bagus, punya beradab, punya bersopan, punya berakhlak, punya hormat kita. Tiba-tiba kita pula tak hati nak menilai kejujuran dan pengorbanan dia dekat kita. Duk cari jalan nak jadi punca bergaduh dengan dia. Yang ni dia tak mau semua ni. Yakni janganlah buat besar kepala dan buat sombong, tidak timbang rasa dan tidak fikir baik ke atas isteri-isteri itu, iaitu masakan mereka itu telah menurut kata. Sudahlah tiada hiraukan penat lelahnya dan senang susahnya dan sakit segarnya, ataupun tiada boleh berhenti lelahnya pun, dan dimarah dengan sebab terlewat sedikit dengan tengking herdik, maka sekalian yang demikian itu zalim jua namanya. Itu dia. Punya banyaklah penat lelah susah payah dia dekat kita, taat dekat kita ni, percaya ke kita ni, solid kepercayaan dia dekat kita. Tak usah siapa mai duk fitnah, duk habang apa tak elok kat kita lah. Tak usah kata apalah, suami dia yang betul, orang yang cerita ni tak betul. Punya baik macam tu, tiba-tiba kita pergi duk cari pasal dengan dia. Silap sikit aja jadi punca sampai besar lebih pada apa lagi. Silap sikit aja. Pasal apa? Pasal kita pesan suruh buat macam ni, balik-balik dia tak buat. Yang tu saja. Jadi punca marah, mengamuk, ungkit habis segala kebaikan yang kita buat selama ni. Hang dulu orang susah, aku pungut hang, ambil jadi bini aku. Dengan kerana jadi bini aku hari ni hang senang. Hang tidak pernah rasa susah. Hang nak apa aku cari bagi. Semua aku bagi dekat hang. Tiba-tiba hari ni hang nak buat lagu ni kat aku. Buat apa? Bini dia kata, buat apa? Aku suruh bancuh melu hang menjuh kopi. Sikit punya pasal. Ungkit habis tu. Dikutip di kampung mana bini ni orang susah, mak pak hang miskin. Habis ungkit habis, marah kata ni suruh bancuh yang lain. Apa ni sampai macam tu tak mau lah.
Dia kata benda yang sikit tu kita nak jadi pasal, yang demikian itu zalim jua namanya. Zalim macam tu. Sabda Nabi SAW lagi, ala wa inna lakum ala nisaikum haqqa. Tidakkah sudah ada ditentukan oleh syarak bahawasanya bagi sekalian kamu wahai suami ada hak atas isteri sekalian kamu. Maka apabila isteri-isteri kamu telah menyempurnakan hak di atas sekalian kamu, maka janganlah melampau sempadan daripada yang ditentukan oleh syarak itu. Orang perempuan dia ada tanggungjawab dekat kita. Selagi mana dia menunaikan tanggungjawab dekat kita, sudah. Jangan duk buat pasal dengan dia. Apa yang menjadi tanggungjawab dia, dia buat. Sudah. Hak ekstra punya kerja, jangan kita duk jadi pasal. Macam orang gaji di rumah kita lah. Orang gaji. Kita suami isteri kerja. Susah lah kalau tak ada orang gaji ni, susah. Dengan anak, siapa nak kelola, dengan rumah, dengan kain baju basuh, nak jemuk, nak lipat, nak setrika baju tu semua tu, nak kena ada orang bantu. Kalau tidak, suami isteri kerja tak ada buat semua benda tu. Bila orang main di rumah ni, nanti zat, duk bunyi dalam rumah. Nanti sebab duk angkat kain nak sorok dalam bilik. Di tengah ruang tamu rumah tu, kain ni macam satu busut lah. Satu bukit lah. Kain baju, tak ada lipat. Pasal apa tak ada lipat? Pasal kerja. Dua-dua kerja ofis, balik pukul 6 lebih. Sampai-sampai duk kalut nak masak hak malam punya. Tiap-tiap hari nak beli bungkis balik makan, suami dah tarik muka satu macam lah. Dia kata, aku ni kalau boleh makan masakan hang lah. Bila aku dah boleh makan, nak tahu masakan hang ni? Sampai lagu tu suami punya kata, dia pun nak kena masak juga di dapur. Nak masak ni yang kain baju tak ada lipat. Tu dia, setambun kain baju. Bila orang main di rumah, ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ni 2 kutip kain baju, kutip, dia lempak dalam bilik. Susah lah. Cari orang gaji main. Cari orang gaji ni dengan perjanjian awal dulu satu je. Mai tolong jaga budak aja. Tolong jaga budak, masak apa semua tak gaduh. Tak apa, kita masak sendiri. Hang tolong jaga budak, hang tolong kelola apa hal-hal rumah lebih kurang basuh, kain kutip, kain lipat, kain yang tu aja kerja hang. Janji macam tu. Tapi bila mai orang gaji betul ada dia dah buat niat tu aja. Taklah dia buat semua lah. Dia buat semua lah. Kita jadi pemaisuri lah. Jadi tuan puteri lah. Duk tidur golek kiri kanan lah. Semua kawan tu buat semua. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah macam tu. Walaupun kita bayar gaji ke dia. Tapi tak boleh macam tu. Kita kena ada adab. Walaupun dia duk lipat. Kayak apa salahnya kita pergi duduk sekali dengan dia. Tolong lipat sekali dengan dia. Tak ada apa. Nak tunjuk kata kita menghormati. Dan menghargai pertolongan daripada kita. Kalau dia tak ada, kita susah. Bila dia ada, dia tolong kita banyak. Tunjuk macam tu. Kan? Yang ni bagi tahu pasal apa? Kita ni suami. Selalu ada jadi masalah dengan orang kerja di rumah ni orang perempuan. Orang lelaki dia tak ada masalah. Orang perempuan yang jadi masalah. Jadi suami ni perlu mengambil tanggungjawab tu. Tolong nasihat isteri ni. Kalau nampak dia lagu duk tengok televisyen saja teman dengan kita bagilah satu pendapat. Kata kat dia, pergi masuk tolong lipat baju dengan dia. Kalau dia nak tengok televisyen juga, buat keluar baju, main lipat dengan kau tu di depan televisyen ni. Sajalah, saja. Bagi satu pendapat dekat dia. Pasal apa? Pasal yang tu agama suruh. Sikap nak membuli orang ni agama tak mau. Nak take advantage atas orang ni agama tak mau. Orang tu buat baik kat kita, kita nak take advantage atas dia. Tak boleh. Agama tak mau macam tu. Biar kita ni dalam apa hal pun nampak kita jujur. Nampak kita ikhlas. Nampak kita amanah dalam apa benda pun. Barulah jadi kita ni beramal dengan Islam yang sebenarnya. Kemudian sabda Nabi, walinisaikum alaikum haqqa. Dan begitu juga ada bagi isteri sekalian kamu hak yang pasti sekalian kamu sempurnakan dia. Janganlah pula sekalian kamu peringan-ringankan pada menyempurnakan hak itu. Maka janganlah sekiranya tidak sekalian kamu sempurnakan hak bagi perempuan itu, di manalah bahagia kehidupan dua laki isteri dan bagaimana dapat jalan untuk berkasih-kasihan. Dia kata. Itu dia. Serupalah, bukan kata suami ada tanggungjawab, isteri juga ada tanggungjawab. So masing-masing jagalah tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masing-masing itu. Wallahu a'lam.